Berdasarkan satu maklumat sulit yang paling panas, Carta politik bosku di dalam UMNO maupun di dalam parti perikatan melobi untuk memecat Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi di Putrajaya. Ya, ini adalah pendedahan paling panas dan pembongkaran maklumat sulit high credibility yang ramai rakyat Malaysia tidak tahu. Bosku bersama konco-konconya dari penjara Kajang merancang politik underground, politik deep state untuk mensabotaj pasukan politik PMX di Putrajaya dengan membuat propaganda menyerang Rafizi Ramli agar Menteri Ekonomi yang cukup hebat itu di Putrajaya dipecat oleh PMX dalam kabinetnya. Malangnya, kempen politik jahat dan jijik ini kantoi dan dapat dikesan oleh PMX. Cuba untuk memburukkan imej dasar ekonomi madani dengan menyerang Rafizi Ramli secara halus di Putrajaya sebagai salah satu gerakan politik untuk memecah belahkan kerajaan Anwar Ibrahim yang sangat-sangat hebat di Putrajaya yang tidak ada kelompongannya dan kelemahannya. Untuk makluman pakcik-makcik Otok Aro, bosku dan konco-konconya dalam UMNO sangat takut dengan kehebatan Rafizi Ramli sehingga kantoi merancang untuk melobi agar PMX menukar Menteri Ekonomi di Putrajaya dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Kerajaan Madani di Putrajaya. Akan tetapi PMX cukup bijak dan cukup licik dalam percaturan kuasa ini. Melihat Rafizi Ramli adalah watak utama yang banyak membantu PMX sehingga berjaya menjadi Perdana Menteri dengan membongkarkan kes-kes 1MDB sejak tahun 2014 dengan cukup hebat, dengan cukup jayanya, sehingga banduan Najib tumbang terguling-guling di Putrajaya. So, saya ingin umumkan pengumuman politik tergempar. Wayang dan gimmick politik untuk memfitnah Rafizi Ramli dan memburuk-burukkan dasar madani Anwar Ibrahim dan Rafizi Ramli di Putrajaya adalah satu serangan yang cukup tumpul, yang tidak sharp, yang tidak kuat bagi memburukkan imej kerajaan Anwar, bagi memecah belahkan PKR, bagi memecat Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi yang sangat-sangat hebat di Putrajaya. Saya sebagai graduan master dalam bidang ilmu sains politik, secara objektif dan rasional, dasar ekonomi madani yang digagaskan oleh Rafizi Ramli bersama PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim 100 kali ganda lebih hebat daripada dasar ekonomi banduan Najib. Kenapa saya katakan begini? Di era Rafizi Ramli menjadi Menteri Ekonomi, mereka berpegang kepada satu konsep. Tidak boleh merompak duit rakyat. Tetapi di zaman banduan Najib jadi Menteri Keuangan dan Perdana Menteri ke-6 Malaysia, dasar ekonominya adalah bertunjangkan kepada merompak duit rakyat selama 10 tahun banduan Najib berkuasa sampai tumbang hari ini. Maka hasilnya kita lihat output daripada dasar ekonomi banduan Najib. Dasar ekonominya sangat buruk. Ada yang kata banduan Najib
dasar dan polisi ekonominya antara yang terbaik. Dia sangat pakar. Tapi bagi saya, secara logik politik, kalau benar dasar dan ekonomi banduan Najib ini sangat hebat, kenapa banduan Najib boleh tumbang PRU14 bersama kerajaan UMNO, Pakcik-Makcik Otok Arab? PMX dan Rafizi Ramli menang bersama Pakatan Harapan sehingga Datuk Seri Anwar berjaya diangkat menjadi Perdana Menteri. Adalah kerana konsep dan dasar ekonomi mereka sangat bagus. PAS Bersatu Perikatan Nasional, walaupun nak bergabung dengan kartel bosku dalam UMNO, tidak dapat menggulingkan kerajaan Anwar dari belakang pintu Putrajaya sampai 19 Februari hari ini. Sebab dasar ekonomi madani Datuk Seri Anwar dan Rafizi Ramli, saya ingin bagi pujian. Sangat jelas konsepnya, sangat mudah. Tak boleh merompak. It's very simple. Tak boleh buat rasuah. Tak nak cukai GST untuk bebankan rakyat. Di zaman banduan Najib, rakyat sangat susah. Cukai GST 6% itu sangat tak disukai oleh rakyat. So Rafizi Ramli dan Datuk Seri Anwar memahami sentimen ekonomi ini dan sentimen politik ini. Mereka tidak mahu susahkan rakyat miskin untuk perkenalkan GST semula. Bosku dan anjing-anjing kurapnya menyerang Rafizi Ramli untuk dipecat sebagai Menteri Ekonomi kerana cukai GST ini ditolak oleh Rafizi Ramli dan ditolak oleh Datuk Seri Anwar. Itulah dupangnya banduan Najib dalam penjara Kajang. Hari-hari tidur dalam kepala otak dia, GST, 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 GST. 1MDB, 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 1MDB. Merompak. Hancur. Tak dapat pengampunan penuh daripada Agung ke-16. Paling memalukan ya, geng-geng bosku dalam UMNO, Puak Zakashi, yang menjadi jurucakap bosku di luar penjara Kajang, tak puas hati dengan dasar dan polisi ekonomi Rafizi Ramli yang direstui oleh Anwar Ibrahim. At the first place, kalau UMNO tak suka Rafizi Ramli jadi Menteri Ekonomi, kenapa UMNO dupang-dupang pergi bergabung dengan PKR, DAP dan Amanah? Dari segi teknikal percaturan kuasa, dupangnya UMNO ni, dia tak suka Rafizi Ramli jadi Menteri Ekonomi sampai mereka merancang untuk pecat Rafizi Ramli jadi Menteri Ekonomi. Ini kesilapan UMNO sendiri. Kalau kau tak nak Rafizi Ramli jadi Menteri Ekonomi, kau tak nak Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan, memperkenalkan dasar ekonomi madani, what for UMNO memperbodohkan diri sendiri, sokong Anwar jadi Menteri Keuangan, sokong Anwar jadi Perdana Menteri, sokong Rafizi jadi Menteri Ekonomi selepas PRU 15 yang lalu. So, UMNO tembak kepala diri sendirilah, terutamanya kartel politik bosku ni. Sebab kalau anda kata dasar ekonomi Rafizi dan Anwar tak betul, maksudnya dasar ekonomi UMNO yang sekarang ni jadi kerajaan dalam kemih Anwar pun tak betul. Kawalan harga barang. Saya suka ekonomi madani ini kerana mereka memperkenalkan dasar harga rahmah. Dia ada harga madani yang menjadi pilihan untuk rakyat miskin. Harga rahmah ni sudah jadi polisi yang legitimate. Black and white. McDonald, KFC, semua F&B, semua kedai. Hatta Maidin, Aeon Mall, Lotus, mereka ada produk-produk harga madani. Jadi harga barang yang murah untuk meringankan beban orang miskin, kita dapat rasa di zaman Rafizi jadi Menteri Ekonomi, di zaman Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan dan Perdana Menteri. This is facts. Sebab itu saya tidak pernah menghentam dasar dan polisi ekonomi madani Anwar dan Rafizi Ramli. Sebab tidak ada kecacatan dan tidak ada kelompongan. Saya suka kerajaan Anwar, saya suka Rafizi Ramli jadi Menteri Ekonomi sebab tak ada cukai GST. Walaupun mereka nak hapuskan subsidi secara berperingkat, masih ada duit bantuan madani diberikan kepada rakyat miskin.
Harga barang murah iaitu harga rahmah. Sangat banyak pilihan barang murah zaman Anwar ni. Beli telur senang, beli ayam senang, beli sayur senang, beli bawang senang. Beli makanan-makanan asas lain murah, sangat murah. Makan dekat restoran murah. So saya kira sia-sialah bosku Najib dan geng-geng di dalam UMNO nak pecat Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi sebab yalah, Rafizi Ramli ni orang kuat Anwar Ibrahim. Saya fahamlah UMNO takut dengan populariti Rafizi Ramli, takut dengan kebijaksanaan Rafizi Ramli, takut tengok Rafizi Ramli jadi Perdana Menteri pada masa hadapan untuk PKR. Kami rakyat ni faham. Kalau UMNO tak suka dengan Rafizi Ramli jadi Menteri Ekonomi, saya cadangkan sila berambuslah, sila keluarlah. Geng-geng bosku dari UMNO tu, sila berambuslah daripada kerajaan Anwar. Senang cerita. Buat apalah bosku sakitkan kepala dalam penjara Kajang. Asyik fikir Rafizi Ramli sebab berdendam. Move on bosku, ini tahun 2024. Kau dah bergabung pun dengan Rafizi Ramli dalam kerajaan Anwar. Kau mau apa lagi? Kau tak suka Rafizi Ramli, tapi kau bergabung juga dengan Rafizi Ramli. UMNO nak cakap apa? Banduan Najib nak cakap apa? Puak Zakashi nak cakap apa? Ha? Raja Petra nak cakap apa? Hisham nak cakap apa? Tak boleh cakap apa-apa. Sebab yalah, UMNO ni dia punya percaturan kuasa kan, dia suka bunuh diri sendiri ya sejak PRU 14. Dia suka serang kerajaannya sendiri. Dia suka bodohkan diri sendiri. Kau tak suka Rafizi Ramli jadi Menteri Ekonomi sampai kau rancang nak gulingkan Rafizi jadi Menteri Ekonomi. Ini sia-sia, buang masa. Takkan Banduan Najib nak jadi Menteri Ekonomi ganti Rafizi Ramli sampai tahap begini kau punya cemburu dan sakit hati? Oh ya, Banduan Najib tak dapat jawatan apa-apa di Putrajaya. Zai Amidi yang dapat jawatan jadi timbalan Perdana Menteri, jadi Menteri penuh. Rafizi Ramli yang dapat jawatan besar. Cemburu Banduan Najib tengok Anwar Ibrahim melawat Rafizi Ramli. Buat apa kau bawa Rafizi Ramli bergaduh? Ini geng kau lah, Banduan Najib Dupang. Rafizi Ramli ni geng UMNO kot. PKR dah kahwin dengan UMNO. Apa UMNO mau lagi? Dah lah mencatur kuasa Dupang-Dupang ni. Aku ketawa tengok perangai UMNO ni. Terutama yang geng-geng bosku, Wolot bosku ni. Geng-geng Banduan Najib dalam UMNO ni. You kena jawab tau. Kalau kau tak suka Rafizi Ramli jadi Menteri Ekonomi, kenapa UMNO pergi bergabung dengan Anwar? PKR dia pihak mana? Bagus kok kerja Rafizi tu sampai masuk hospital. Buat pembedahan jantung. Kesian Rafizi Ramli saya tengok. Saya tak ada masalah dengan Rafizi Ramli dan Datuk Seri Anwar ni sebab mereka bekerja hari-hari untuk selamatkan ekonomi negara selepas dirompak oleh Banduan Najib. Selepas dirompak oleh UMNO, oleh Tun M, oleh Muhyiddin, oleh Tok Guru Hadi Bawang, oleh Tun Coklat ni. Banyak hutang kau kasih tinggal. Nasib baik ada Rafizi Ramli jadi Menteri Ekonomi. Pelabur-pelabur pun ramai masuk. Bursa saham Kuala Lumpur meningkat. Nilai ringgit kita pun semakin pulih, semakin kukuh. Duit rizab negara masih banyak. Rafizi Ramli ni saya puji dengan Datuk Seri Anwar. Mereka tak nak buat pinjaman dengan World Bank, dengan IMF, dengan bank-bank besar di seluruh dunia, dengan negara-negara kuasa besar. Ialah 1.5 trilion ringgit hutang ditinggalkan oleh Banduan Najib, oleh Tun M, oleh Muhyiddin, oleh Mak Lambung, oleh Perikatan Nasional, oleh UMNO. Diselesaikan oleh Anwar, oleh Rafizi Ramli. Oleh Kerajaan Agung. Jadi yang kau marah Rafizi Ramli nak tolak semua pinjaman daripada World Bank, IMF ni, kenapa Banduan Najib? Engkau ni ejen World Bank, ejen IMF. Koyak Rafizi Ramli reject bersama Anwar, Agung reject semua loan World Bank, IMF, kuasa-kuasa besar tu. It is good lah.
Dasar ekonomi madani ni, mereka tak nak tambah hutang rakyat, tak nak tambah hutang negara sampai bankrupt. Engkau bosku merompak 1MDB, buat hutang 1MDB. Arahan agung tak nak hutang 1MDB, kau langgar. Hampir bankrupt ekonomi negara. Kau samalah dupa kau dengan Tun M dengan Muhyiddin. Suka buat pinjaman World Bank, IMF sampai hutang negara tu timbun-timbun. Buat hutang dengan negara Jepun, buat hutang dengan kuasa besar. Itu perangai kau. Sebab tu kau hancur dengan Tun M sampai masuk penjara Kajang kan? Apapun, saya doakan semoga Rafizi Ramli cepat sembuh, cepat sihat daripada pembedahan jantung tu. Teruskanlah jadi Menteri Ekonomi. Ketahuilah, musuh-musuh anda dalam kerajaan sangat ramai, Rafizi Ramli. Ramai yang cemburu dan sakit hati hang jadi Menteri Ekonomi. Sebab dulu kan Banduan Najib tangkap dan gari Rafizi Ramli. Yang sekalinya masuk penjara bukan Rafizi Ramli, Banduan Najib yang masuk penjara Kajang sampai sakit hati dengan Rafizi Ramli malam-malam dalam penjara Kajang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tabik Spring, PMX dan Rafizi Ramli yang menjadi Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi yang sangat hebat, berjaya menyelamatkan ekonomi negara daripada jatuh bankrupt di tangan Banduan Najib, daripada jatuh bankrupt di tangan Tun M, Muhyiddin, Tun Chocolate dan Hadi Bawang. Checkmate and game over 100 kali. Banduan Najib yang gagal pecat Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi yang paling hebat dalam sejarah politik Malaysia, dalam sejarah ekonomi dunia. Kepada PMX, Papa Anwar, jangan tukar Menteri Ekonomi tu. Itu kau punya trump card Rafizi Ramli tu. Ditakuti oleh Banduan Najib dan UMNO, ditakuti oleh Perikatan Nasional. Yalah, Rafizi Ramli tu kan mulutnya masin. Papa Anwar jadi Perdana Menteri sebab Rafizi Ramli yang hebat itu dalam PKR. Kita je tahu rahsia ni. Sekian, terima kasih.